ini kita nak masuk cerita tentang orang-orang yang dianggap kawan, yang dianggap member oleh iblis. Kadang-kadang kita tak sedar, aku ni musuh iblis ke kawan iblis. Maka diceritakan, tengok. Jadi satu ketika Nabi tanya, faqala sallallahu ta'ala alaihi wasallam li iblis, kam rufaqa'uka min ummati. Nabi tanya kepada iblis, berapa orang, berapa golongan di kalangan umatku yang menjadi temanmu, wahai iblis. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa qaidil gharril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala habibuna maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa nabiyyuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dengan nikmat yang telah Allah Ta'ala curahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka-mereka yang tahu menghargai nikmat. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka-mereka yang mensyukuri atas segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah barang pasti insya-Allah akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita merupakan hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan apa yang telah diperintahkan olehnya. Solat fardu maghrib, ini salah satu kewajiban, salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan perintah yang agung ini. Dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kecapi pada saat ini, kita dapat melakukan
sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita mendirikan solat fardu secara berjemaah, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menitik beratkan solat berjemaah. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun dah ditulis di dinding masjid kita. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Dah tulis siap dah. Kita pandang, kita tengok, oh, sembahyang berjemaah lebih utama daripada sembahyang sendirian dengan 27 darjat. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nak ceritanya apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ada ganjaran besar yang Allah Taala sediakan untuk mereka-mereka yang mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat berjemaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita merupakan orang yang mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat hari ini ramai orang yang telah meninggalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tetap berpegang teguh melakukan sunnah sesuai dengan apa yang kita mampu, maka insya-Allah keberadaan kita merupakan keberadaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam yang penuh keberkatan ini, di antara waktu yang sangat bagus, yang sangat baik untuk kita menuntut ilmu, untuk kita mendengar nasihat, untuk kita mendengar tazkirah. Saat dia, tuan-tuan, bainal maghribi wal isya, di antara maghrib dan isya. Kita ni kerja start daripada pukul 6 pagi, kita dah naik motor, dah naik kereta kerja. Kemudian balik pukul 6 petang. Kemudian pergi ke rumah Allah Ta'ala, pergi ke masjid yang berhampiran, duduk sahat, sambil memikirkan apa-apa yang patut untuk dipikirkan, sambil dengar nasihat. InsyaAllah ada keberkatannya, ada manfaat yang besar. Dan pada malam hari ini, sama-sama kita pakat muhasabah. Yang lepas kuliah kita yang telah lalu, kita dah bicarakan 15 golongan orang yang dibenci iblis. Lah ni pada malam hari ini, kita nak cerita tentang golongan-golongan yang menjadi temannya iblis. Yang menjadi kawannya iblis, yang dianggap kawan, yang dianggap teman oleh iblis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah cerita perihal iblis ni waktu kuliah kita yang telah lalu. Iblis ni satu makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kesombongannya. Iblis ini merupakan makhluk yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis ni ada tentera-tenteranya di kalangan syaitan. Iblis ni macam-macam kita cerita bab iblis. Dan 15 golongan yang dimusuhi iblis kita dah cerita. Lah ni kita nak masuk cerita tentang orang-orang yang dianggap kawan, yang dianggap member oleh iblis. Kadang-kadang kita tak sedar, aku ni musuh iblis ke kawan iblis. Maka diceritakan, tengok. Jadi satu ketika Nabi tanya, faqala sallallahu ta'ala alaihi wasallam li iblis, kam rufaqa'uka min ummati. Nabi tanya kepada iblis, berapa orang, berapa golongan di kalangan umatku yang menjadi temanmu wahai iblis? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala asyarah. Ada 10 golongan yang diberitahu oleh iblis, yang bahawa sesungguhnya 10 golongan di kalangan umat Nabi ini yang menjadi temanku, kata iblis, yang menjadi kawanku, kata iblis. Kita tengok apakah kita ini
tergolong di kalangan 10 golongan ini. Yang pertamanya al-awwalu hakimun jairun. Yang pertamanya ialah hakim ataupun pemimpin yang zalim. Hakim apa? Pemutus hukum. Hakim dan boleh ditakwilkan, boleh ditafsirkan, boleh disyarahkan dengan pemimpin, ay sultanil jair. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila pemimpin ataupun hakim ini berlaku zalim, maka dia akan menambahkan ramai-ramai, dia akan menambahkan orang-orang yang akan menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketua dah tak betul, ketua dah bermasalah, maka yang di bawah akan turut bermasalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekecil-kecil jawatan yang kita pikul, dari sekecil-kecil jawatan yang dipertanggungjawabkan kepada kita, maka hargailah, jagalah amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan semuanya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Daripada ketua rumah tangga, tuan-tuan. Kalau kita memegang jawatan pemimpin, ketua, maka jagalah dengan baik sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang tanya, Ustaz, bagaimana dengan kalau ada pemimpin yang zalim dan sebagainya, yang seumpama dengannya macam mana? Tegurlah secara berhikmah, tegurlah dengan sebaiknya, doakan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosanya, memperbetulkannya. Kerana sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar Abdul Aziz, yang sudah kita beritahu, an-nasu ala dini mulukihim, manusia itu di atas cara hidup agama pemimpin-pemimpin mereka. Sebab itu kita harapkan yang terbaik. Yang keduanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang dianggap kawan oleh iblis. Yang keduanya ialah ghaniyun mutakabbirun, wathani ghaniyun mutakabbirun. Yang kedua ialah orang kaya yang takabbur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada kuliah kita yang telah lalu, kita sudah bagi tahu, tak salah menjadi orang kaya. Tak salah menjadi orang kaya. Bahkan ada doa yang dianjurkan para alim ulama kita. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, ya fa'alun lima yurid, aghnina bihalalika, ataupun aghnini bihalalika. Halalkan, maksudnya kayakan apa yang engkau telah halalkan, ya Allah. Tak salah menjadi kaya, tuan-tuan. Tetapi yang dibenci orang kaya yang sombong. Dan sombong ini lawannya tawaduk. Tawaduk dan sombong dia tak boleh duduk sama. Kerana dua benda ini berlawanan. Tidak akan berhimpun dua benda yang berlawanan. La yajtami'u diddan, sama sekali tidak akan berhimpun dua benda yang berlawanan. Lawan bagi sombong, tawaduk. Sebab itu, tuan-tuan, seperti yang kita cerita yang lalu, seperti kita cerita pada kuliah kita yang lalu, golongan di antara golongan yang dimusuhi iblis, ghaniyun mutawadhi'un. Sebaliknya, dia menjadi orang yang rapat dengan iblis. Orang kaya yang takabur, orang kaya yang kikir, orang kaya yang memandang kekayaan itu kekayaan mutlak. Sukar dia untuk menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sombong dengan kekayaannya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sombong ni dia merupakan salah satu daripada sifat mazmumah yang besar, yang perlu dijauhi. Kerana orang sombong dia tidak akan mencapai kepada matlamat yang sebenar, iaitu penyucian jiwa. Orang yang nak sucikan jiwanya, orang yang nak bersihkan hatinya, dia kena buang sifat-sifat mazmumah, di antaranya sombong. Tertutup hatinya untuk menerima kebenaran. Memandang orang lain dengan pandangan yang hina. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas disebutkan dalam Al-Quranil Karim, alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin.
Neraka Jahannam itu disediakan untuk mereka-mereka yang takabur. Kerana mereka-mereka ini sudah mengambil sifat jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam mafhum sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, takabur itu adalah ridha aku. Kemegahan. Kemegahan yang diisbatkan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana boleh makhluk mengambil sifat jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Kita siapa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Disebut jelas khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia ini dalam keadaan lemah. Kita ni tidak ada apa-apa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, kekayaan yang melimpah ruah, seharusnya semestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana semuanya adalah anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersyukur akan nikmat kekayaan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia infakkan harta tersebut sesuai dengan apa yang boleh membuatkan Allah taala ridha kepadanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita mati, kita dimasukkan dalam lahat. Yang lahat, kita tak bawa harta kita, kita tak bawa kereta besar kita tak bawa motor besar kita tak bawa duit yang banyak. Kita akan tinggalkan. Itu semua akan diberikan, akan difaraidkan, dan kita tak tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengar kisah Qarun, Fir'aun. Apa hasil, apa natijah daripada kesombongan mereka, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Qarun, sebagaimana disebut dalam riwayat yang masyhur, Qarun ini mati dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tenggelam ke dalam bumi dengan harta-hartanya, sebab itu panggil harta Qarun. Itu kata riwayat, disebut dalam satu riwayat. Ceritanya orang sombong ni memang boleh jadi Allah Taala bagi cash. Kan? Balik sudah sampai. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana iblis dengan kesombongannya, dia dihalau daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sombongannya. Betul tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semayang, bila kita solat, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani menerusi kitabnya Muniyatil Musalli, kan, perlu ada tazallul sebelum kita mendirikan sembahyang. Kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam solat, di antara rukun sembahyang sujud. Bila kita sujud, kita meletakkan dahi kita di mana tempat kita berpijak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni hamba yang tidak ada apa-apa. Kan? Kita ni hamba yang sangat berhajat kepada Allah. Kita merupakan hamba yang sangat berhajat kepada rahmat Allah. Kita adalah hamba yang sangat berhajat kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya Allah Taala tak rahmati kita, dan sekiranya Allah Taala tidak mengampunkan dosa-dosa kita, maka kita tergolong di kalangan orang-orang yang hina, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, apabila kita diberi harta, kita diberi kemewahan, ingatlah semuanya itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang kaya yang bersyukur, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita gunakan nikmat yang Allah Taala berikan ke atas jalan yang diredainya. Ini orang yang bersyukur. Dia tidak mencemarkan apa sahaja yang Allah Ta'ala berikan kepadanya ke atas jalan maksiat. Kan? Dilakukan sesuai dengan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keseterusnya, tuan-tuan, yang ketiga, wasalisu tajirun khainun, orang berniaga, peniaga yang khianat. Ini juga golongan yang disukai iblis, peniaga yang khianat, peniaga yang tidak jujur, kan? Semata-mata ingin meraih keuntungan
sanggup menipu customer, kan? Ingin meraih keuntungan, sanggup melakukan apa-apa saja tanpa memandang ini merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita bagi tahu juga dalam kuliah kita yang telah lalu, di antara golongan yang sangat dibenci iblis, tajirun sadiqun, peniaga yang jujur. Maka lawannya tajirun khainun, peniaga yang khianat. Ya. Kita jadi peniaga, kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berniaga, kita meninggalkan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jangan ada penipuan dalam perniagaan yang kita jalankan. Jujur tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bimbang kalau kita judul di dalam perniagaan kita, sedikit sebanyak, sikit ataupun banyak, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bersyukur, insya-Allah Allah taala akan tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, Allah taala akan tambah. Tambah dari sudut zahir dan batin. Boleh jadi ditambahkan keberkatan. Tuan-tuan, sedikit tapi berkat, Masya Allah. Merasa cukup itu sudah cukup membahagiakan kita. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Tak salah untuk kita berniaga. Silakan. Kan? Tidak menjadi suatu kesalahan. Tetapi jujurlah dalam perniagaan kita. Jangan sesekali mengurangi timbangan. Kan? Jangan sekali bohong. Kan? Jangan sesekali berkata yang tidak benar. Kerana ini semuanya, kan, akan mendapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, syaribul khamar. Yang keempat, di antara golongan yang iblis cukup suka, ialah peminum arak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang minum arak ini merupakan golongan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan arak itu merupakan ummul ma'asi, ibu segala maksiat-maksiat. Maka apabila seseorang itu minum arak, maka dia akan melakukan maksiat yang lainnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan orang yang minum arak, sesuatu yang memabukkan ini, dia bukan hanya memudaratkan diri dia saja, tetapi dia memudaratkan mereka-mereka yang berada di sekelilingnya. Kan? Banyak kes yang berlaku tuan-tuan, kemalangan jalan raya disebabkan oleh pemandu yang mabuk. Lepas minum arak, bawa kereta, memang tak nampak jalan lah. Kan? Nampak jalan tu ada dua, padahal satu. Kan? Dan dia melibatkan, kan, kecelakaan kepada orang yang berada di sekelilingnya, orang yang berada di sekelilingnya dan orang yang berhampiran dengannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini suatu kecelaan yang besar. Maka iblis cukup suka, kan? Iblis cukup suka, kan? Mereka-mereka yang minum arak, maka maksiat-maksiat yang lain akan mengiringinya. Kan? Ini tidak diragukan sama sekali tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Bila dia mabuk, dia sudah hilang kewarasan fikirannya, maka dia akan melakukan hal-hal, kan, yang tidak patut dilakukan oleh seseorang yang waras fikirannya. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang minum arak, dia mabuk, dia gila, hilang kewarasan fikirannya, hilang akal. Kan? Sebab itu disebut di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, kan, ta'riful aql, kan, ta'rif akal itu ialah al-man'u pada segi bahasanya. Adapun pada segi istilahnya, sifatun yumayyizu biha
bainal hasani wal qabih. Ini satu sifat yang mana orang yang diberikan akal itu dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kenapa didefinisikan akal itu dengan makna tegahan? Sebab orang yang berakal, dia akan menegah dirinya daripada melakukan hal-hal yang dapat merosakkan panca inderanya, yang dapat merosakkan naluri perasaannya, yang akan menyebabkan panca inderanya menjadi rosak. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, boleh buka di dalam bab nawaqid al-wudu, perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Maka disebutkan orang yang melakukan maksiat, orang ini tidak ada akal. Orang ini tidak ada akal. Kerana tidak ada tegahan untuk dirinya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang itu dikurniakan akal fikiran, dia dapat menegah dirinya daripada melakukan hal-hal yang boleh mengundang akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang dia akal, dia boleh beza di antara buruk dan baik. Maka orang yang berakal akan senantiasa memikirkan kebaikan, akan senantiasa melakukan kebaikan. Dan sekiranya dia melakukan sesuatu yang tidak baik, dia melakukan dosa, orang yang berakal ini juga cepat-cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang akalnya salim, akalnya sejahtera. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah terjebak dengan arak, dia akan ketagih kebiasaannya. Tiap-tiap yang memabukkan itu adalah arak. Dan asal makna al-khamru tu min asril inab, itu daripada perahan anggur. Dan simpan anggur lama perap hingga jadi arak. Sehingga lama lagi diperap, takhallalat, dia akan menjadi cuka. Time dia jadi arak, dia tu memabukkan, masa-masa yang memabukkan. Tapi sekarang ni arak sudah diperbaharui, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bimbang, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takut ada yang membudayakan minuman arak. Dianggap minum arak ini tidak menjadi masalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang diberitahukan, arak ini, dia bukan orang yang minum arak, syaribul khamar, orang yang minum arak ini, dia bukan hanya membahayakan dirinya sahaja, dia membahayakan orang-orang yang ada di sekelilingnya, dia membahayakan orang-orang yang berada di sekitarnya. Takkah menyusahkan orang lain kalau dia dalam keadaan mabuk, dia mandu kereta, terjadi satu kemalangan, akan melibatkan kemalangan-kemalangan yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita jaga baik anak-anak kita, anak-anak muda kita, jangan sampai terjebak dengan arak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, wal khamisu al-qattat. Apa makna al-qattat? Al-qattat ini ialah orang yang suka mengadu domba, batu api. Ini juga di kalangan mereka-mereka yang disukai iblis, yang dianggap kawan oleh iblis. Al-qattat, batu api. Orang yang batu api, dia tak akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud batu api? Apa maksud ngadu domba? Disebut dalam kitab Penawar Bagi Hati, karya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala rahmatal abrar. Ini di antara kebinasaan lidah, ini di antara maksiatnya lidah, mengadu domba. An-namam, golongan-golongan yang mengadu domba ini ialah dia menceritakan apa yang dia dengar daripada orang lain, dia ceritakan kepada orang lain apa yang dia dengar daripada orang lain atas tujuan perseteruan, atas tujuan permusuhan, atas tujuan nak belaka kau orang. Keluar Kelantan dah.
nak belaga ke orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan? Orang yang mengadu domba ni, kan? Dalam fikirannya dia nak buat orang bergaduh. Dia nak buat orang berseteru. Ini bahananya lidah. Ini daripada lidah. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai pendengar, apabila kita mendengar satu-satu hal yang tidak bagus, perhati dulu. Tabayyun. Cek balik. Jangan sekadar dengar kita terus percaya. Kita tak pastikan apa yang kita dengar itu betul ataupun tidak. Dan orang yang mengadu domba ini merupakan golongan yang sangat dicela. Perbuatan itu sangat mencelakakan dirinya dan mencelakakan orang-orang yang lain. Dan sepatutnya kita menjadi golongan yang pendamai. Bahkan disebutkan tidak dikira berdosa menipu atas tujuan perdamaian di antara dua orang yang berseteru. Boleh rujuk di dalam kitab Penawar Bagi Hati, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia dengar orang cakap, ush, ini bagus ni. Si B ni cakap kepada si A ni. Dia pun nak melagakan dua orang yang memang dalam keadaan bermusuhan. Dia memang dalam keadaan tak puas hati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sepatutnya menjadi orang yang mendamaikan. Mana-mana orang yang berseteru, kita damaikan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan ini doanya sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim pun doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan penyebab terjadinya putusnya silaturahim di antara dua orang Islam, dua orang Muslim? Di antara doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Orang ni tak diterima doanya. Maka apatah lagi orang-orang yang memutuskan silaturahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepuasan yang dirasakan oleh si pengadu domba, dia bersifat sementara. Satu lagi, nantinya dia akan dibalas akan apa yang sudah dikerjakan. Kama tadinu tudan. Apa yang kita buat, kita akan dapat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu mengajarkan perdamaian. Islam itu al-amnu wassalam. Dia mengajak kepada keamanan. Dia mengajak kepada kesejahteraan. Jangan gaduh-gaduh, benda boleh bincang. Kalau kita ada masalah sekalipun, bincang, bermusyawarah. Tidak akan hampa bagi mereka yang beristikharah, dan tidak akan menyesal bagi mereka yang bermusyawarah. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena berjaga-jaga, tuan-tuan. Kan? Jadilah ni zamannya. Kan? Zaman suka tengok orang balah. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita jaga baik diri kita, kita jaga baik hati kita. Kena selalu bersangka baik. Kena selalu husnuzan. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, wasadisu sahibur riya'i. Dan yang keenam, golongan yang disukai iblis ialah orang-orang yang riya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak ni penyakit yang boleh sahaja ada pada orang yang kuat ibadah. Dia boleh sahaja ada pada orang yang tak kuat ibadah. Orang yang alim pun boleh kena, orang yang jahil pun dia boleh kena. Ni riya. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, riya itu ialah talabul manzilati fi qulubin nas bil ibadati wa a'malil khairi. Riya itu ialah menuntut kepujian, menuntut kedudukan, talabul manzilah
fi qulubin nas, di dalam hati-hati manusia, bil ibadati wa a'malil khairi, dengan ibadah yang dilakukan dan dengan pekerjaan kebajikan, kebaikan yang dilakukan. Maknanya apa? Dilakukan satu-satu amal kebaikan, dilakukan satu-satu amal ibadah bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tetapi kerana ingin dipandang oleh makhluk, kerana ingin mendapat tempat dalam hati makhluk. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Orang yang riya itu sama sekali bukan orang yang ikhlas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu para alim ulama ajar, bila kita buat baik, sorok-sorok kan? Jangan disiar-siarkan, jangan diheboh-hebohkan. Bukan apa tuan-tuan, takut kita tak dapat menjaga keikhlasan kan? Apa yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ceritakan, bila orang puji, kita tak, kadang-kadang kita tak boleh nak jaga hati kita. Sebab kita ni ialah pantang terima, pantang orang puji. Ni bukan cerita orang perempuan je pantang dipuji, orang lelaki pun boleh tahan juga. Sebab tu disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, qila ba'dal hukama, ditanyakan kepada orang yang cerdik pandai, manil mukhlis, siapakah orang yang ikhlas? Maka dijawab, al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atih. Orang yang ikhlas itu, dia menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan kejahatannya. Menyembunyikan kebaikan seperti mana dia menyembunyikan kejahatan. Tuan-tuan, bila kita buat salah, kita buat benda tak baik, malu kita nak cerita ke orang. Malu tuan-tuan. Dulu masa kita kecil pun, kalau kencing dalam suar, umur 7 tahun, 8 tahun, kencing dalam suar. Siapa kencing dalam suar? Tak mengaku ke orang? Tak tahu. Kita kalau kentut pun kita tak bagi tahu orang, malu. Sebagaimana kita menyembunyikan kejahatan kita, sedemikian itu harus kita menyembunyikan kebaikan kita. Dan ini merupakan alamatil mukhlis, tanda-tanda orang yang ikhlas. Kita bila luar azan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu masuk riya. Maka ini diperjelaskan secara teliti oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala. Bahkan diceritakan juga di dalam kitab Hidayatus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani berkenaan tentang orang-orang yang riya ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita lakukan satu-satu amal ibadah, kita nak ridha, kita nak pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah barang pasti kita nak amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan, iblis ni pandai tuan-tuan. Dia cerdik juga nah. Bila kita rajin buat amal ibadat, iblis ni jet lagi, buat lagi, buat orang nampak. Tengok tu, orang kata hang alim. Orang kata kamu ni alim, kamu ni orang yang baik, kamu ni orang yang selalu pergi masjid. Dan semuanya itu orang yang termakan dengan tipu daya syaitan, dia akan buat sesuatu bukan kerana Allah SWT. Dan tuan-tuan, ini bukan sebagai suatu sebab untuk kita meninggalkan amal ibadah. Oh ya, aku tak nak semayang, tak nak pergi masjid. Kalau aku pergi masjid, orang cakap aku ni kaki masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tarakul amal, meninggalkan satu-satu pekerjaan kerana takut riak, itulah riak, kata Syekh Fudail bin Ayad. Meninggalkan satu-satu kebaikan kerana takut riak, itulah riak. Jadi tuan-tuan, bagaimana kalau aku buat orang puji, tuan-tuan mujahadah lah. Kita buat satu-satu amal ibadah, orang puji kita, kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di dalam kitab Penawar Bagi Hati juga ada larangan memuji sesuatu hal. Itu diperincikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di dalam kitabnya Penawar Bagi Hati. Dan kadang-kadang pujian kita kepada seseorang itu hanya akan meruntuhkan seseorang itu, hanya akan menyebabkan seseorang itu menjadi yang lebih apa orang panggil, akan menyebabkan seseorang itu akan tergelincir. Itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan kalau kita puji seseorang itu, yang mana seseorang itu bukan munasabah dengan apa yang sepatutnya dipuji, dia akan menenggelamkan seseorang itu. Sebab tu kalau guru-guru pondok
Tok guru kami dulu tak suka puji anak murid. Dia baik tak suka puji, dia tahu. Sebab tu kita ni kadang-kadang suka terima pujian, kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang cakap kita bagus ke, baik ke, pandai cakap ke, pandai ceramah ke, alim kabir ke, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ay alhamdu milkun lillah. Pujian itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala terima amal baik kita, mudah-mudahan Allah taala terima amal ibadah kita pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sambung perbahasan pada kuliah kita yang akan datang. Insyaallah kalau dijemput sekali lagi kita akan habiskan insyaallah. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon jutaan kemaafan kalau ada tersalah bicara, tersalah kata. Yang baik datang daripada Allah, yang baik datang daripada Allah Taala, yang lemah yang datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.